Contoh i'tiqad seorang yang berfahaman Salafi Wahabi. Kita bagi tahu dalam pelajaran yang lepas, Salafi Wahabi ni banyak kumpulannya. Ada yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada yang ulama berselisih faham, masih sunnah ke bukan ke, dan ada yang macam kita juga. Dia beza dengan kita sikit-sikit saja. Yang ni yang jenis beza teruk. Saya dialog sendiri dengan dia. Kita print screen. Maksud kita tangkap gambar daripada internet tu, hak dia tulis tu, buh balik situ. Nanti orang kata tipu kot ni, karang sendiri. Tak, orang tu cakap dia tulis. Kata dia, kita cakap Allah wujud tanpa bertempat. Allah tak berhajat pada tempat. Sebelum ada tempat pun dia ada, dan dia tak berubah pun sampai sekarang. Kata orang ni, dia faham Allah tu bertempat. Dia kata, kalau anda kata Allah wujud tanpa bertempat, bererti tiada atas, tiada bawah, tiada tepi, tiada tengah. Dia erti cakap-cakap dia ni, Allah tu memang ada, tapi Allah ni dia terpengaruh dengan tepi, atas, tengah. Dia terpengaruh. Sedangkan semua tu makhluk. Masa sebelum Allah cipta tepi, atas, bawah, tengah ni, dia dah ada dah. Pasal apa dia nak perlu pula benda-benda tu? Benda-benda tu makhluk. Tapi dia percaya macam tu. Jadi Allah tidak wujud lah kalau macam tu, sebab tiada tempat. Bagi dia, Allah ni wujud mesti ada tempat, baru Allah boleh wujud. Sesuatu itu termasuklah Allah. Tidak akan wujud bila tiada atas, tiada bawah, tiada tepi, tiada tengah. Maksud dia, kalau tak ada tempat, Allah ni tak boleh wujud. Ada tempat, baru Allah boleh wujud. Jadi Allah bertempat. Sedangkan wujud termasuk sifat 20 yang anda imani itu. Dialog tak berapa panjang lah. Dialog sampai akhir sekali. Dia minta ayat Quran apa, kita bagi. Kita minta ayat Quran kat dia balik. Sebab dia percaya Allah di atas arash. Okey. Jadi saya pun kata, okey, bagi ayat Quran, hadis yang mengatakan Allah atas arash. Di atas arash tu ada tempat, ada arah. Bagi. Dia lencong cerita lain. Okey, saya bagi 2 peluang lagi. Kalau nak lencong cerita lain tak mau. Dia jawab, tapi dia cerita benda lain lagi. Cukup 3 kali, okey, kita berhenti taruh ni. Nanti jadi bergaduh panjang-panjang, tak guna. Kita nak ayat Quran. Dia minta ayat Quran pada kita, kita bagi. Kita minta ayat Quran kat dia, dia melincong cerita lain. Kalau betul di atas aras tu tempat, bagilah bukti. Mana ada kata dia berpegang dengan dalil. Dia tak bagi. Tak bagi, kita selesai, tak mau simpan panjang lah. Daripada tulisan orang ni, fahamlah kita bahawa orang ni percaya Allah wujud dengan bertempat. I'tiqad sebegini sangat bahaya kerana yang pertama, maksudnya Allah bersifat lemah kerana terpaksa bergantung dengan makhluk, iaitu tempat. Kalau tak ada tempat tu, Allah tak boleh wujud. Allah memerlukan tempat untuk wujud. Sekiranya tidak ada tempat, maka Allah tidak wujud. Dia tak cakap macam ni, tapi daripada kata-kata dia tu, kita faham, pemahaman dia macam ni lah. Maka Allah bukanlah As-Samad. Sebab As-Samad tadi tu, semua berhajat pada dia. Ni dah terbalik. Allah berhajat pada makhluk pula. Allah berhajat pada tempat. Juga Allah tidak maha berkuasa, kerana dia dikuasai oleh makhluk, iaitu tempat, arah dan posisi. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kan. Allah terpengaruh dengan itu. Bahaya. Yang kedua, daripada kata-kata dia tu, maksudnya alam ini qadim. Maksud dia alam ni daripada azali dah ada dah. Sama macam fahaman ahli-ahli falsafah Socrates, Ibn Sina, Al-Farabi yang kita hurai dulu lah. Sebab mereka ni percaya Allah memang qadim, tapi alam ni, terutamanya tempat lah, memang dah qadim juga. Sejak azali dah ada tempat lah. Imam Ghazali dia kata fahaman macam ni kufur. Sebab yang mula-mula ada Allah, masa tu tempat tak ada lagi. Lepas tu baru dia ciptakan tempat, baru dia ciptakan alam. Tapi kalau ahli falsafah tu, ahli falsafah kata alam ni qadim, siap-siap dah ada dah alam. Jadi dekat-dekat. Ada bahagian-bahagian yang nak sama dengan fahaman orang ni tadi. Sebab daripada perkataan dia tu, Allah kalau nak wujud, mesti ada tempat lah. Maksud dia, dari sejak azali lagi tempat dah ada lah. Jadi siapa yang cipta tempat kalau sejak azali tempat dah ada? Ini pun bahaya. Dari satu sudut, i'tiqad orang ini sama dengan kekufuran ahli-ahli falsafah yang mengatakan alam ini qadim. Yang ketiga, maksudnya orang ini selama ini dia menyembah Allah yang bercampur dengan makhluk, iaitu Allah, zat Allah
yang bercampur dengan tempat, arah dan posisi. Kita kena sembah Allah yang esa, yang tak bercampur dengan apa-apa. Tapi dia dah sembah Allah yang bercampur dengan tempat. Sebab Allah tadi nak wujud kena ada tempat. Jadi dia, dalam kata lain, orang ini sudah pun menyekutukan Allah dan melakukan kesyirikan. Sebab tu Imam Ghazali dia letak orang macam ni. Kita ingat lagi, 3 golongan yang terhijab daripada Allah. Yang bawah jenis tak percaya Tuhan, yang tengah-tengah jenis percaya Tuhan tapi dia sembah ataupun tersembah selain Tuhan. Imam Ghazali letak golongan ni kat situ. Dia percaya Tuhan, percaya Allah, tapi dia tersembah selain daripada Allah sebab dia sembah tempat sekali. Paling kurang dia kata Allah tu berarah, dia tu di atas. Maksud dia dah sembah Allah yang bercampur dengan arah. Ya, kita ahli sunnah wal jemaah kita sembah Allah saja. Dia Maha suci, tak campur dengan apa-apa. Dia tak campur dengan tempat, tak campur dengan warna, tak campur dengan arah, tak campur dengan langit, tak campur dengan apa-apa. Barulah sembah Allah yang esa, barulah akidah yang sahih. Tapi yang jenis macam ni, dia sembah Allah tapi dah bercampur dengan tempat. Ni bahaya. Maksud dia sudah menyekutukan Allah, sudah melakukan kesyirikan. Syirik khafi tanpa disedar. Yang keempat, maksudnya orang ini termasuk ke dalam golongan yang terhijab. Ni yang saya sebut tadi. Golongan yang terhijab daripada Allah dengan hijab gelap bercampur terang, iaitu golongan yang pertengahan tadi itu. Dia percaya kewujudan Allah tetapi sudah tersembah selain daripada Allah tanpa dia sedari. Yang kelima, orang ni sebut tadi, sedangkan wujud termasuk sifat 20 yang anda imani itu. Dia kata Allah ni nak wujud bertempat. Bukankah dalam pelajaran sifat 20 yang pertama Allah wujud, maksud dia bertempat? Dia faham macam tu. Maksudnya orang ini tidak tahu pun pelajaran sifat 13 ataupun sifat 20, tetapi dia rasakan diri dia tahu. Dia tak sedar pun yang diri dia sudah tersilap masa dia bercakap tentang pelajaran sifat 13 atau sifat 20 ni. Sebab dia percaya kononnya sifat wujud yang pertama tu, maksud dia wujud tu wujud dengan tempat. Dia percaya macam tu. Maksud dia ni dia tak belajar pun. Dia tak belajar pun sifat 20 dan mungkin dia tak baca pun. Tapi dia petikai, dia kata kalau kamu kata Allah tak bertempat, dah bertentangan dengan yang kamu faham. Nombor satu, wujud artinya ada. Wujud artinya ada tu ada bertempat. Dia kata guru mana yang pernah ajar macam tu? Tak ada. Jadi dia tak tahu pun sifat 20, dia kira nak lawan. Dia tak pernah belajar tapi dia kira nak lawan. Sebab dia dengar tok guru dia ke siapa ke, dia baca di mana ke, kata sifat 20 ni, kata yang pertama wujud tu maksud dia wujud dengan tempat. Padahal orang yang mengajar sifat 20 tak ada seorang pun yang kata wujud yang pertama tu dengan tempat, tak ada. Maksud dia tak tahu, dia menentang benda yang dia tak tahu pun. Padahal dalam pelajaran sifat 13 atau sifat 20, ketika membicarakan sifat wujud yang mula-mula tu, kita bagi tahu awal-awal dah bahawa wujud yang dimaksudkan itu tidak terpengaruh dengan mana-mana makhluk. Kita kata Allah wujud artinya ada. Adanya Allah tu tak sama dengan adanya makhluk. Adanya makhluk kena ada tempat, kena ada arah, kena ada posisi, kena ada langit, kena ada Kaabah, kena ada urat leher semualah. Tapi wujudnya Allah dia tak terpengaruh dengan semua tu. Jadi wujud yang pertama tu wujud tanpa tempat. Yang orang ni faham wujud dengan ada tempat. Maksud dia tak belajar pun sifat 20, dia kira nak hantam. Sandaran kita firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Asy-Syura ayat 11. Ni ayat yang mengetoklah kalau orang mengajar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat.